Pemenang bagi kategori pelakon wanita terbaik drama ialah Puteri Balqis. Segala puji bagi Allah yang bagi Akis menang malam ni. Terima kasih kepada pelakon-pelakon, kru-kru. Puteri Balqis iaitu Puteri Balqis semakin seksi, berani tayang pusat dan pakai skirt pendek. Digelar betina sundal, ini respon padu Puteri Balqis. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby. So hari ni kita bertemu kembali dalam segmen podcast kita lah. Yes, betul. Kali ni podcast kali ni kita bersama dengan someone yang special. Dia special daripada dulu lagi, Rip. Daripada dulu lagi. Tapi dia still muda. Itu yang dia punya special dia tu. Dia special pada kecil, tapi dia still muda. Betul. Kau faham? And basically kepada mereka yang mungkin umur-umur sekarang ni 20-an. Betul. And mostly dia akan nampak lah muka waktu ketika itu dia sedang lagi cilik berlakon. Dia pernah menang award apa dia? Pelakon wanita paling popular, betul? Pelakon wanita terbaik. Pelakon wanita terbaik. Pelakon wanita terbaik dua Dan kali tu lah. umur dia Dua kali. Umur dia berapa? Umur tahun berapa? 7 tahun. 7 tahun, Mat dah menang. Kau 7 tahun kau buat apa? Kau 7 tahun korang buat apa? Korang buat apa 7 tahun? Okay, so basically di sinilah kita punya tetamu iaitu Puteri Balqis. So basically kita panggil Akish lah kan. Okay, so apa khabar Akish? Syukur sihat. Akis selalu kalau interview macam ni Akis memang shaking dulu Oh, awal-awal. jangan shaking, jangan Tapi shaking. untuk Bros Gang Akis akan rebelkan diri. Rebelkan diri. Steady. Untuk mengatakan korang kan, tadi kita lepak-lepak dia boleh buka lagu Tupac mak. Dia bukan lagu tu, Pak, lagu Hidden Mak. Hidden Mak. So, nak ikut dengan dia punya umur, Rip. Tak kena sebenarnya. Tak kena sebenarnya. Macam mana dia boleh kenal Tupac tu? Jiwa. This is all about orang kata apa, jiwa dia lah. Okay Akish, before kita teruskan kita punya borak-borak santai ni, apa perkembangan terkini Akish? Sekarang Akis, hari tu Akis baru habis KL Fashion Week. Lepas tu sekarang ni Akis duduk kat rumah tidur tengok Netflix, basuh berak anak. Masa berak anak. Oh, Asal kita tak jumpa dia masa ke Fashion Week? Ya tu, tak nampak pun sebab time tu kalau kita fikir dia macam lain-lain sikit Oh, kot. mungkin lah. Mesti ada dah lain lah kan. Tentu bagi action kita kot. Tak tahu lah. Oh, ada lah hari tu kan kat Fashion Week. Ada. Okay. So cakap pasal arnab tadi, ada berapa ekor arnab? Ada 2 ekor. Oh, 2 ekor. Perangai memang jampan perangai. Asal? Nama. Engkai Yuki. Oh. Engkai Patut bukan yang ring motor tu. Itu sporty, patut engkailit. Ha? Oh, so memang Akish suka pada binatang lah, haiwan lah. Akis Suka memang. binatang. Daripada anak, bagi suka apa lagi? Dulu Akis ada 43 ekor kucing. 40 Mak, kita dekat rumah 10 ekor pun dah pening mat. Itu pun dah pening dah. Akis yang kutip, mak yang jaga. Oh. Akish ambil mak jaga. By the way guys, kat sini dia ada mak dia pun datang juga. Mak dia dengan manager pun ada kat sini. Yes, so thank you kepada Faris jugalah sebab tanpa dia pun kita tak boleh connect macam ni. Betul. Okay, so Akish macam sekarang ni semua orang tahu Akish dulu ni seorang yang pelakon giat aktif lah dekat industri perfilman ataupun pendramaan. Pendramaan. And sekarang ni ada update tak? Macam baru-baru ke, berlakon ke, lately ke? Tak ada lah. Sekarang ni Akis tengah tunggu projek tahun depan. Tapi Akis tak boleh reveal apa-apa dulu sebab Okay. projek tu besar. Okay, Review sikit pun tak boleh? tak boleh lah. Oh, okay. Sekarang ni entah Akis lebih reminis waktu Akis first masuk berlakon. Oh, okay. Faham. By the way, apa maksud reminisce tu? Reminis. Bagi kita tahu, Ni, abang-abang kat sini throwback. bodoh-bodoh sikit. Dia throwback. Oh, throwback. Okay. Saya human, saya ada masa banyak. Dia macam throwback sikit lah. Okay. So macam dalam peringkat umur 15 tahun sekarang ni lah, before this Akish masih lagi dalam 10, 8 tahun, 11 tahun dah macam-macam drama berlakon, macam-macam filem berlakon. Akish tak rasa macam waktu kecil, waktu ketika tu rasa macam
berbeza tak dengan orang-orang umur yang semasa Akish kenal dulu? Maksudnya masa contoh masa katakan kawan Akish umur 8 tahun, Akish 8 tahun and Akish dah start berlakon macam-macam, dah bekerja seperti orang dewasa. Kawan-kawan Akish masih main Hot Wheels. Masih main Hot Wheels, masih main apa masak-masak, and Akish rasa macam ada perbezaan tak kehidupan Akish semasa itu? Tak ada dulu. Pengalaman. Akish, orang panggil Akish street girl. Street So girl. kerja Akish dulu menyaga, lari lalu lalang sana sini, curi duit mak. Jangan Jujur macam sangat tu. tu. Mak kasi Jangan kasi. Tapi kadang-kadang street knowledge ni lah yang the best kan. Dia mengajar kita bila kita dah besar nanti lah. So bila kita dah besar ni kita dah tahu benda ni tak boleh, benda ni dah salah. Tapi masalahnya Akish terlalu muda tu untuk tahu benda ni. Macam mana Akish melalui zaman-zaman Akish tu? On that time. Dulu budak biasa je, kena marah dengan mak sikit-sikit dia, terbangang kau ni. Dengan mak tu paling okey lah tu. So Akish dulu first Akish start berlakon, Akish jadi extra beberapa tahun. Dia bayaran dia memang waktu tu RM60, RM30. Oh ya. Yalah time tu. Kerja Akish Tapi waktu time tu tu pun dia baru 2000 berapa. Tapi Akish tak berlakon umur apa? 7 tahun. Tapi RM60, RM70 bapak low value sial. waktu tu Akish umur 2 tahun setengah. Ambil kau. 2 tahun setengah 2000 berapa Mat? Sekarang umur dia 15 kan? Tapi sekarang still ada lagi orang bayar satu scene RM60, RM70. ya, Itu industri kita macam tu lah. Duit ada je. Duit ada tapi kedekut. Sebab paket lah. Sebab poket lah. Okey, teruskan. Okay. So kalau dulu scene Akish lalu lalang sana sini bercakap sikit dapatlah RM60. Tapi tak berbaloi lah. Setiap kali dapat dia macam cilak kau betul. RM60 diberi baik dan Bagi orang Negeri Sembilan? Bagi orang Negeri Sembilan? mak orang Negeri Sembilan. Oh, mak orang Negeri Sembilan. Bagi seorang orang KL lah. Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan mana ni? Tak kita boleh borak. Borak santai. Kat mana? Tampil. Tempat Madin. Saya Kuala Pilah. Tak, kau tak payah mengaku kau Negeri Sembilan, kau murtad. Kau murtad. Orang Negeri Sembilan. Okey, so Tak, kau kena tahu orang Negeri Sembilan ni memang semua talented dia. ya tu, betul tak? Betul tak? Okey, so macam sekarang kan, macam kita orang observe pasal Akish punya movement lah kan. Akish more kepada art, buat art sekarang. I mean, menulis buku and then suka macam orang kata apa? Pergi tepi-tepi jalan bagi makanan kucing, anjing. Paling latest video yang Akish post anjing Anjing. dekat Instagram. Betul. And then apa yang membuatkan Akish berani untuk act sebegitu pada usia yang sangat muda sekarang? Sebab sekarang ni ramai orang main TikTok tengah gelik. Kenapa Akish tak follow dorang? Kenapa kita gelik? Akish entah, Akish tak faham kenapa Akish tak gelik. Dia mungkin untuk diorang tak. gelik dekat TikTok tu lebih normal daripada pakai seksi tapi tulis puisi. Akish pun tak tahu. Faham. Tapi Akish memang kita orang memang suka homeless. So kalau kita orang pergi homeless tu, kita orang ada seorang nama dia Zaitun. Akak tu suami dia lepas car crash, suami dia jadi gila. So memang setiap kali dia jumpa kita orang, dia akan macam minta tolong. Ramai homeless yang Akish kenal kat situ. Seorang abang tu dia dari Negeri Sembilan juga. Dan dia setiap kali orang buang sampah dia akan kutip. Dia kutip je. Kita orang pergi dekat tanya dia, kenapa abang kutip sampah ni? Lepas tu dia cakap, KL ni macam rumah saya. Saya tak nak KL ni kotor. Lepas tu Akish tengok lah Mami dah tengok dulu dah. Faham. Bau dia buang sampah kat situ. Lepas tu dandan time tu kau kutip balik. Tadi dia yang cakap letak mana-mana. Kantor ya, akak awal itu kantor ya. Okey. Sebab macam antara salah satu sebab kenapa kita orang panggil Akish ialah sebab kita pandang Akish ni as orang kata talented people ataupun dalam creative industry, and kita orang rasa macam tak ramai sangat orang kat luar sana yang menerusi fasa-fasa hidup sebegini. Dalam usia yang macam ni. Selalunya kita boleh nampak yang diorang ni walaupun usia macam Akish sekarang berlakon, diorang still ada support dari segi financial daripada keluarga apa semua, and basically kita tahu yang sekarang ni Akish pun masih lagi mode survival kan. And then apa pendapat Akish? I mean, Akish punya vision and mission tu Akish nak ke mana sebenarnya dalam this creative industry ni?
Kalau tak ada syuting, Akish memang suka menulis. Menulis. Mana-mana Akish buat buku, memang kalau ada idea tu memang hati Akish lebih kepada menulis. Sebab Akish bukan jenis yang pandai luahkan dengan bercakap. Faham. So bila menulis tu, time tu lah dapat luahkan semua perasaan rindu, sakit. So kalau tak ada syuting tu memang menulis lah. Menulis lah. Macam Balkis kan, dalam usia Balkis sekarang ni, Balkis mesti ada kawan-kawan satu sekolah dengan Balkis, kan? Dan kawan-kawan Balkis tu mesti macam diorang mesti tak sekepala dengan Balkis tau. So Balkis dah ada mindset Balkis dah macam umur 20 lebih lah. Faham tak? Faham. So apa pendapat Balkis tentang tu? Akish, kalau kawan umur Akish tu, Akish rasanya seorang ada. Oh ya? Oh ya? Seorang je. Itu pun dia Tak masuk lah. Kira tak masuk vibe lah cerita dia. Okay, So, Dalam circle Balkis siapa je? ibu, manager, Faris, kengkawan diorang, kengkawan saya. Oh, I see. Maknanya awal lah dia tight kan circle. Awal tu, awal. Tak, masa aku form 3 aku gatal dah. Tapi bagus lah sebenarnya sebab susah tu nak cari macam even though kita orang pun kan Balkis kan, kita orang pun masa umur 15 tahun pun masih lagi ke laut. I mean ke laut tu macam kita tak ada orang kata apa, dalaman kita nak mencari duit. Masih lagi budak-budak, fikir nak masih enjoy, lagi, fikir nak potong sekolah, naik sewokok. Betul. And then macam Akish ni kita boleh nampak berbeza dia. Akish macam spend your time untuk menulis and untuk orang kata apa, menjual Berkarya. Apa yang membuatkan Akish nak buat macam tu? I mean, Mana dapat ilham tu? yes. Mungkin waktu kecil bila meniaga tu, growing up in the streets, perasaan survival tu lebih daripada perasaan nak berkawan. Sebab Akish kalau bab dengan manusia ni memang Akish kurang sikit. Kalau tengok semut lalu tu Akish boleh senyum. Bila tengok orang je Dia macam tak boleh senyum lah. Apa tadi dia tak senyum ni? Oh, ya? Masa aku ambil dia tadi Pemusamah. aku Tapi tak apa, naik-naik dia dah buka lagu Tupac. Masalahnya bukan lagu Tupac dia mama ke apa, dia terus hidem up terus. Hidem up tu lagu tu sangat kasar tau. Sangat kasar tuan-tuan, sangat kasar. Okay, so Akish, kita bercakap pasal achievement sebelum ni lah. Akish pernah menang anugerah pelakon terbaik. Total award yang you pernah menang 3, betul? 3. Yes. Betul, 3. And then untuk award ketiga-tiga tu menang, apa pendapat Akish tentang yalah kemenangan tu? Akish award dekat Asian Television Awards tu, yang tu Akish memang rasa dia lebih kepada rasa sayang. Sebab Akish tahu arwah P. Ramlee pernah menang arwah Khalid Saleh. So benda tu macam close to my heart. Tapi kalau cerita yang Akish nak banggakan, cerita-cerita yang Akish berlakon, sebab orang panggil Akish Ratu Air Mata. Ratu Air Mata, betul. Akish tak ada cerita yang nak banggakan lagi. Sebab kebanyakannya semua Akish memang menjiwai watak Akish, memang itu passion Akish. Tapi dah kalau semua cerita menangis berganti di band. Tapi macam bercakap pasal menangis kan? Macam mana tu Akish nangis dalam Macam mana Akish boleh menghayati watak tu? Menghayati watak tu. Saya kalau pegang watak tu Akish mau 1000 kali take Macam mana? Apa yang setengah orang kan kita tahu pelakon ni dia akan remindkan dia punya life, and then dia akan menjiwai, dia akan ingat life dia sebelum tu. Macam Akish pula, macam mana pada waktu usia tu Akish boleh menangis sampai macam tu? Dia kalau dulu sebelum ibu Akish masuk campur, Masuk campur. Akish akan ditrain untuk macam menangis kena more over. So kalau scene kubur, scene mak mati tu, dialog, "Mak, kenapa mak tinggalkan adik?" Bakis boleh tak kita bagi situation sekarang, Bakis menangis sekarang, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada mau. Tapi kalau lepas tu, kalau macam up sikit, Mak mungkin janji Mak pergi dulu. Tapi bila lepas mak saya masuk campur, mak saya boleh nampak kritik mak saya tu through the screen. Dia boleh kata, macam gampang kau berlakon. Boleh bayangkan. Boleh bayangkan. Yeah. Saya tak payah tunggu orang kritik. Sebelum on air lagi dia dah kritik. Dia dah kritik lah. Okay. So maknanya dia sebagai guidance lah. Yeah. Okay, so kita tahu macam apa orang kata apa vision Akish sebagai seorang kreatif
people lah kan. And bercakap pasal soal live. Okay, kita nak bercakap pasal soal live sebab basically ramai mungkin orang yang tengok ni orang-orang seusia macam Akish, and sometimes orang takkan fikir pasal survival mode. Sebab apa? Sebab orang dah di-provide dengan macam-macam benda yang orang nak apa semua, and berbeza pula dekat situation Akish. So bercakap pasal survival mode, apa yang Akish boleh cakap pasal live Akish sekarang? Survival mode Yes. sekarang. Entah, Akish mungkin orang nampak fikiran tu lain, lebih kepada survival sebab dunia Akish tak revolve around kata-kata manusia. Betul? Nampak? Mak, diorang cakap Akish gila mental. Diorang tak tengok mak saya lagi. Kenapa dengan Mak Aki? Dia hidup dia penuh dengan lipas semut. Dia tengok lipas, salam. Dia tengok semut, salam. Oh ya? Ya, tapi dia punya cara tu menyenangkan hati. Bila dia pijak rumput dia, minta maaf. Oh, ya? Lah, kalau bernyawa minta maaf, kalau sakit. Akish tak boleh nak revolve orang manusia sebab mak pun lipeh. Semut. Faham. So maknanya Mak Akish ni macam kalau terpukul meja ni minta maaf meja. Betul. Ya, dan dia akan doakan. Dia macam kita tak tahu kalau doa hamba lebih indah kan. Betul. Tapi bagus lah benda tu. Kita boleh amalkan lah. Betul. Lepas ni korang jangan pijak rumput. Bahaya. Lepas ni aku main bola, aku pijak rumput, aku minta maaf kan? Minta maaf. Okay, so macam saya pernah tengok Akish dalam satu media masa tu. Akish pergi macam keluar pergi jual buku apa semua, dicoket apa semua kan. Apa yang mendorongkan Akish untuk buat sedemikian? Kenapa target audien Akish pilih coket sebagai untuk penjualan buku? Kenapa tak pilih Damansara? Kenapa tak pilih Pavilion? Kenapa? Satu lagi, kenapa Akish tak nak jual online? Akish jual online tapi bila macam dekat luar tu dia lebih nampak hasil tu. Dan Akish buat dekat coket sebab kat Masjid Jamik semua, kat situ banyak macam memori Akish dengan Mami, dan itu yang kita fikir bila tempat nak jual barang sebab kat situ tempat kita menjaga semua dulu. Dan macam Dan apa ni Akish cakap Akish berniaga kat situ kan? Akish berniaga apa sebelum ni? sebelum ni menjaga baju. Mami Akish waktu Akish sakit, dia kerja pasar. Lepas tu start macam Akish dah sakit teruk, dah tak boleh duduk rumah seorang. Mami Akish dia bungkus, dia buat ratus bungkusan. Lepas tu dia macam jual banyak-banyak asam jeruk lah. Faham. Okay, cakap pasal sakit kan. First, kita tahu yang masa check up Akish dikatakan sakit jantung. Betul? And after that tiba-tiba cancer. Itu sebenarnya itu false. Oh ya ke? So maknanya tu cancer bukan. Tapi kita orang sebenarnya frust sebab tu, sebab pergi banyak sangat hospital tapi diorang tak dapat nak tahu apa kesakitan tu. Last Akish pergi dekat hospital UiTM 90 dan diorang Dr. Akish, Dr. Masri, dia masuk kamera dalam badan Akish 3 kali tapi still tak ada. So dia labelkan autoimmune. 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 Sekarang ni macam mana Baki punya condition sekarang? Sekarang tak kerap macam dulu tapi kalau sekali kena tu teruk. Maksudnya sekali kena tu macam mana? Boleh cerita tak? Dia kalau tidur tu bangun-bangun tu sedap menyembuh. So kalau dalam sinki tu penuh satu sinki darah. Darah? Ya, darah. Muntah darah. Oh shit. Baki tak pergi berubat? Islamic Ya, diorang suruh pergi. Mami Akish dengan Akish pergi. Tapi kita tak ada. orang tengok dekat macam YouTube. Dia ada YouTube dan dia masuk rancangan, dia memang famous. Dia buat semua free. So waktu kita orang pergi, kita orang expecting free. Dan waktu kita orang pergi, dia cakap lepas ni bayar 7,000. Oh yo. The fuck? So kita orang macam okay, tak apa, boleh ada masa lagi, boleh kumpul lagi. 7,000 tu untuk costing kalau nak sembuh? Dah rawatan habis saja. tu, dah rawatan tu dia suruh bayar 7,000. So kita ingatkan dia macam kita boleh take time. Dan waktu tu ada family lagi satu yang datang sekali dengan kita orang. Family tu balik, lepas tu kita pun balik. Dia punya macam PA WhatsApp nak deposit 2,000. Oh yo. Sebab dia cakap family tadi boleh bayar 10,000. Family tadi punya hal lah. Fikiran dia Puteri Balqis kan takkan tak boleh bayar 7,000. Faham. So maknanya dia nak close sale lah dekat situ cerita dia. Basically semua ni. Tapi sebelum tu sebenarnya dia buat free.
Dia Dekat YouTube? bila dalam YouTube dekat rancangan tu dia cakap dia buat free. Marketing That's a Yeah. bullshit lah. Itu marketing lah orang sekarang. Sekarang ni pasal sakit ni. Tapi ada dua orang sampai spend RM15,000, RM20,000 semata-mata jumpa orang-orang macam ni untuk sembuh penyakit. Tapi tak boleh lah mindset kita macam kalau dia ni artis dia ni mesti banyak duit Yes, ni kan. yes, yes. Lepas tu korang tak dia kau. Kat Yes. YouTube kau cakap lain, dia depan-depan kau cakap lain. Mana boleh macam tu? Actually artis ke selebriti ke dorang bukannya semasyuk mana yang kau fikir. Betul tu. Sebab kita ni semua survive. Lagi-lagi dengan MCO sekarang apa semua kan. Survival mode tu memang tinggi lah. Tapi tu lah sebab dia Putri Balkis kan. Kalau dia Putri apa? Putri Siti Gunung Ledang ke apa Putri lain dia tak ada lah sebab dia Putri Balkis. So that's sebab dia nak charge macam tu lah. Okay, bercakap pasal buku ni kan. Ini buku yang keberapa? Buku ke berapa? Pertama. Ini pertama. Itu kelakar Okay. sial. Okay. Ini buku pertama sebab next baru yang kedua kan? Next Ally of Us. Itu kita orang tengah macam editing lagi. Apa nama? Ally of Us. Ally of Us. Ally of Us. Ally tu apa benda ya? Kawan. Kawan. Asal tak a friend of us kan senang. Ally dia lagi puitis. Dia lagi puitis. Okay, Dia okay, okay. puitis doh. Tak, aku lawak je. Kenapa 38? Kenapa tak buat 40 ke 49 54 ke? 54 ke? 38 8310. Entah, itu yang terfikir. Oh ya. Oh. Maknanya Putri Balkis tulis 38 puisi. Oh, waktu ni umur mak saya 38. Oh, okey. Tapi guys, kalau kau jumpa mak dia, kau tak expect mak dia umur 40. Betul. Takut korang pula mengorak mak dia ni. Aku jumpa aku ambil kat bawah. Aku ayu-ayu man. Ya tu. Aku ingat macam sebagai kita je ke tak? Lala kena game. Tapi based on orang kata apa, cara penulisan ni memang Akish buat sendiri semua. Kiranya semuanya Akish buat lah. Waktu ni Akish buat, tapi waktu ni English Akish tak macam Faham. okey lagi untuk puisi ni semua. You can study with us. We can teach you. Thank you. Kau jangan nak sangat. Okay. Okay, salah satu puisi Akish tulis, I will sell my soul to be loved rather than sell my pride to be prominent. Boleh jelaskan tak apa maksud dia kat sini sebenarnya? Dia bila surrounding tu kadang-kadang ramai orang take for granted, take advantage. So nak rasa real love tu, Susah. so I would rather sell my soul Faham? to be loved rather than sell my pride to be prominent. Sebab pride Akish tak kisah sangat pasal benda tu. Fame Akish memang passion Akish cuma berlakon dengan writing. Berseni lah. Ya, passion Akish memang bukan nak kejar fame atau apa-apa glamour. Famous ke apa kan? Ya, Tapi orang panggil Akish selebriti pun Akish macam. Geli lah. Ya, Faham. Akish Sama je macam kita kan. Kita orang tak suka orang panggil influencer. Kita orang fuck gila. Even though kita orang ada 600,000 subscriber, orang panggil influencer kita, jangan panggil. Kita orang content creator. Content creator kita buat content. Nampak content creator dah macam struggle Sebab sikit. kita tak influence orang pun kat content dia kan. Kita tak rasa pun. Apa beza masa time Akish membesar, masa Akish banyak gila berlakon apa semua, dari segi timing apa semua, schedule Akish apa semua, and then dengan sekarang Akish boleh nampak apa dari segi pengalaman Akish kat itu. I mean, dulu sibuk just buat benda yang Akish tak suka ke, ataupun Akish suka ke, atau macam mana ke? Faham tak soalan saya? Nampak pelik sikit tapi faham beza dia sekarang. Akish dari dulu memang suka. Akish tak pernah anggap macam lakonan ni take away my time with study or anything, but I just like it as my passion. And Ants. Dia punya English ants. Aku dengar anak passion. Aku dengar tu. jadi lepas tu sekarang dulu dengan sekarang tak ada beza, cuma sekarang Akish lebih imaginative bab karakter, bab storyline. Okay. Dulu Akish cuma ikut apa yang diorang nak, apa yang audience nak. Even sampai sekarang Akish ikut apa yang audience nak. Akish, sebab kita berlakon ni bukannya untuk kita tengok sendiri. Akish kadang-kadang movie Akish kita tengok, so kita create ni untuk orang. Akish kena ikut. Kalau Makcik Atiam suka Akish pegang teddy bear menangis, papa jangan pergi, Akish kena buat. Kena buat benda tu. Ya, so kalau time Akish scene dekat kubur, time tu Akish kena time tu lah nak cerita pasal nenek moyang tu. Akish kena buat. So Akish macam tak ada chance untuk eksperimen. Eksperimental lah. Eksperimental. Tapi sekarang Akish rasa karakter Akish dah lebih upgrade lah daripada dulu. Dulu lah. Ya.
Macam mana pula expectation orang dekat Akish? Orang kenal Akish dulu macam seorang pelakon cilik yang dengan watak yang membuatkan orang impress. And bila macam sekarang ni kan, orang duduk update Akish ni, cara berpakaian Akish macam tu lah, macam ni lah. So apa pendapat Akish pasal benda ni? Diorang kalau bab lakonan memang diorang expect kalau tengok muka Akish menangis, tapi kalau bab live Akish sendiri, penampilan Akish, diorang expect Akish untuk perfect, normal. Dan normal untuk diorang bergelek di TikTok walaupun pakai tudung. Dan normal untuk kita orang tulis puisi dan solitude. Kadang kita orang terlebih solitude. Itu yang orang cakap anak Freemason lah. Solitude lah. So kalau bab lakonan tu dulu, ya Akish memang menjiwai watak. Memang cara kalau Akish nak menangis, Akish akan fikirkan karakter tu. Tapi sekarang Akish terlampau menjiwai sampai hari tu Akish ada shoot cerita berat. Cerita tu tak keluar lagi. Seminggu menangis sampai beruban. Rasa? Dia stres tu sampai kepala tu jadi berkerut Sakit. sentiasa. Tu uban lah tu? Ha? Tu uban ke? Tu uban. Highlight. Tu highlight. Tapi uban tak, itu ini metafor. Dia metafor. Dia solitude. Hyperbola semua ada. Dia kita kalau orang- kita bercakap dengan orang sini ni, dia hyperbola, meta apa semua ada. Kita orang longitude. Longitude tu bumi. Okay. Siapa the best director yang Akish rasa macam, uish, dia ni memang sesuai dengan aku? Akish pun tak tahu. The favorite director. Favourite director Akish Kan lah. tak ada. Yang Akish suka bekerjasama lah. Selain daripada Bros Gang lah. Mak. Mak. Dia punya direct tu memang dia punya kritik tu memang real. Mak mana? Mak Zuckerberg ke apa ni? Mak Zuckerberg ke Mak Mak Akish? Tak mak. Oh, Oh, Mak Mak. Akish. Dia suka bercakap semut. Tapi betul, Mak ni kadang dia nak yang terbaik. Ya, betul. So dia kritik sebelum orang lain kritik. Apa plan Akish lepas ni? Dalam 5 tahun akan datang, Akish rasa Akish jadi apa? Target? People change. So, People change. I don't know, maybe sekarang diorang tengok Akish dah macam terlebih seksi ke apa ke. Mungkin 5 tahun akan datang they'll see me at the club. Tapi backstory club. dia backstory dia saya nak pergi koncing. Itu je yang nampak, club tu yang nampak. Kedai mamak semua tutup. Dah masuk Puteri Balkis sah. Masuk club tak dididik mak. Yelah, dia orang akan pointing finger dekat Yeah. Mak lah. Tapi kan. macam mana sebab Puteri Balkis is Puteri Balkis tau. Sebab tu diorang akan macam tu. Diorang akan kritik. Sebab yalah, diorang just fikir Puteri Balkis as seorang pelakon cilik. So mungkin diorang punya mindset tu still lagi kolot. Diorang fikir Balkis kat situ je. Balkis tahu Just tak Puteri sekadar- Balkis tu nama besar? Tahu tak? Tu dah tu. Nama awak ni buat mak saya suka tau. Ya tu. Mak saya suka minat awak. Ini kalau adik-adik aku tengok, suka Dia tu. Satu best kan? Ya, satu best. Okay, so macam based on social media Akish banyak bercakap pasal mental health. Okay, so bila bercakap pasal mental health, dia ibarat macam kalau dulu kita umur 15 tahun kita tak bercakap pasal mental health. Saya tak kenal mental health tu. Tak tahu apa semua, Betul, tapi betul. sekarang ni dia punya evolution tu lain macam. So apa yang membuatkan Akish selalu bercakap pasal mental health? Rip, aku cakap kau episod baru Bros Game memang power teruk. Sebab apa aku cakap power, dia punya sistematik, dia punya plan dia memang gempak. Sabar. Kau dengar ni, dengar lah ni. Kau nampak aku tengah buat kerja ni. Aku tengah buat kerja ni. Aku tengah cakap pasal Okay, aku faham. Tapi sekarang ni aku tengah nak cari duit lebih. Sekarang pandemik. Bila pandemik aku nak cari duit lebih, nak survive. kau buat apa? Kau tak pernah dengar IQ option lah? Tak. Astaga, IQ option ni tempat trade, Mat. Apa yang kau boleh trade? Kau nak aku terang satu-satu ke? Teranglah, aku Okay. nak tahu. Simple je. Okey. IQ option macam-macam kau boleh trade. Banyak pilihan company yang ada. Company Apple pun ada kau nak trade. Apple iPhone? Company dia. Dia punya stock. Kita boleh invest dalam tu untuk dapatkan profit dekat kita. Macam Facebook, kau main Facebook. Kau nak invest kat company pun boleh, tak ada masalah. Tapi Rip, aku tengok biasa di minimum deposit pun dah 100, 500 apa semua mahal kau tahu tak? Dah sebab- lah dolar. IQ option ni antara deposit kau tak payah pening sebab $1 je minimum kau dah boleh masuk. $1? Satu. Aku tak berani cakap $1 tu kau dapat $1 juta. Tak boleh. faham, Macam aku mula-mula aku buat aku masukkan $50. Slow makan masa minggu. Berapa kau punya income macam? Aduh, kau nak tengok malu siap Nak aku. tengok lah. Jangan macam ni. Ni aku tunjuk simple. $10,000? $10,000 bukan $10,000. Macam mana nak sign up?
Kau jangan dah tengok aku dapat 10,000 sini kau terus nak sign up. Dan kau buat, aku nak juga. Sebab kau benda nak kaya ni seorang. tak tahu. Okey, aku kena belajar bro. Kau kena belajar. Okey, kau ajar aku. Tak okey. Apa yang aku boleh cakap, IQ option ni kau fokus, kau belajar. Macam contoh kau tengok graf dia tengah bergerak ni kan. Ni aktif. Tesla semua ada. Crypto pun ada. Cryptocurrency pun kau boleh trade lah. Katakan aku pergi ke Bitcoin, multiplier 100. Katakan, ni graf Bitcoin tengah bergerak kan. Ini ada potensi graf dia untuk naik. Ada tak ada complicated kau nak kena tahu itu ini apa semua. Mudah lah. IQ option mudah gila. Tapi boleh percaya dek benda-benda ni. 24 jam, 7 hari, seminggu dia ada bila-bila masa untuk kau tanya soalan apa-apa dengan dia. Okey, kau pernah withdraw tak duit kau? Of course pernah bro. Sebab tu aku cakap dia selamat. Macam contoh bank personal kau kan. And then kau nak withdraw apa semua kau akan dapat. Kau punya privacy semua akan secure. Tak ada masalah apa-apa. Kau Memang tak boleh perlu percaya risau. lah. Boleh percaya sebab company dia dah seluruh dunia dah. Dah banyak. Okey, tak apa macam ni. Kalau macam ni lah kau cakap, kau tolong sign up untuk aku and kau kena tolong letak deposit untuk aku sekali. Kena invest pakai duit aku memang Oh, berasa tolong syok lah. lah. Kita kawan apa lama. Okey, boleh. Aku bagilah dekat dengan $100 untuk first time kau Salah, invest salah, dulu salah. kan. Okey, sekejap. Sebelum tu kau berminat dengan apa yang kau nak invest? Aku sih lah Apple lah. Aku pengguna Apple, Mat. Steve Jobs. Aku apa benda Apple, Mat. Jom. Boleh. Aku daftar jap. So, apa yang membuatkan Akif selalu bercakap pasal mental health? Mak Akish ada anxiety, severe anxiety. She had depression. Dan Akish ada anxiety. Kita orang tak tahu, mungkin kita orang ADHD. We don't know yet. But Akish selalu bercakap pasal mental health because I didn't grow up. Akish bukan orang yang membesar dengan macam Akish tak boleh luahkan perasaan tu. Akish selalu kena diamkan. Pendam. Ya. Akish kena diam. So setiap kali apa Akish nak luahkan, silent. So daripada Akish menulis pasal mental health ni, itu adalah cara yang Akish boleh bersuara. Mungkin orang akan fokus dekat gambar je, gambar Akish pakai seksi, tapi yang bawah tu pasal scapegoat. Sebab mami Akish, kita susah. Dia being a scapegoat in a circle of high profile people and rich people with connections, it's hard. And sometimes life just throws everything at you. Dan Akish tak boleh convince orang untuk bagi tahu, tak, mak aku tak macam ni, mak aku tak gila, mak aku tak isap dadah. Sedangkan abang bayangkan, sebab mak Akish bertattoo, dia berjalan, Akish ingat lagi rumah dia, Akish ingat lagi muka dia. Dia baru balik daripada kelas agama, berjubah lagi, berkopiah lagi, dia datang dekat mak Akish. Dia nak mak Akish jadi prostitute. Dia nak? Dia jual perempuan. So macam mana Akish nak bagi tahu dekat orang yang mak aku yang macam ni, yang bertattoo, yang orang cakap alah tattoo dia apa bang, sick depression, lost in life, dead inside. So bila separing dengar orang yang berkopiah, berjubah, abang rasa orang percaya yang mana? Orang akan percaya yang berkopiah tu lah. Oh betul lah Kak. Benda ni fucked up sebenarnya. Sebab yalah, itulah orang kata apa, mentality yang kolot. Orang akan pandang luaran je. Ya betul. Sebab kita ada je nampak kat luar sekarang yang bertattoo, penuh tattoo muka, still lagi kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Betul. Tak semestinya kita ada tattoo ni Tapi dan sebenarnya neraka. kita orang Melayu ni, kalau kau perasan orang yang bertattoo ni, dia nampak orang bertattoo ni memang jahat gila babi tau. Dia Tapi sebenarnya kalau kau nak tahu, orang fitnah tu lagi jahat. Tapi sebab fitnah tu tak nampak, Fina tak nampak. tattoo yang lagi nampak. So benda ni kadang, yalah benda tu akan berterusan sebenarnya. Memang benda tu akan menyakitkan hati Balki Syah, tapi that's life. Kita Tak boleh orang apa. mungkin bila orang tengok, kita orang tak jaga segi zahir. Kita orang bertattoo, pakai seksi, tapi kami jaga yang batin. Betul. Lidah, berapa banyak ailo yang keluar waktu kau cerca, menghina. Jari jemari, type dia online, menghina sana sini. Kami jaga bab tu. Sebab lidah. Lidah ni boleh menghancurkan semua. Betul. So tapi Akish takkan cakap dengan orang, tolong jangan judge kita orang, sebab no matter how much I say, people are gonna judge. I can't shut them up. Yes. Setuju. Sebab ya benda ni kadang kita tak boleh Tak tutup boleh nak mulut stop, orang. tak boleh Kita tak boleh nak Even stop. kalau Balki tak buat apa pun, ada je orang hantar. Yeah. Sama juga semua orang. So macam selain pada menulis puisi, apa lagi Balki suka buat? Main snooker. Itu lah.
Oh ya? Betul. Setuju. Main lucky ball? Bodoh lah kau ni. Kau lead pada negativity. Okay, dia macam rutin harian lah, macam tu lah. Apa, main snooker? Bukan. Apa dia? Okey, cuba Okey. cerita sikit rutin harian Balkis suka buat apa semua. Saya tak selalu belagak bang, tapi bagi saya 2 minit je bang. Okay, sekejap. Rutin harian saya sebagai selebriti. Rutin harian saya sebagai pelakon cilik Ratu Ayam Master yang memenangi award Asian Television Award wanita terbaik. Awak pentin. Ya. Ketiga, selepas P. Ramlee, Khalid Saleh. Oh, baik. Itu achievement besar sebenarnya. Tapi dia buat macam tak Ya. besar. Cara dia cakap. Rutin harian saya bang, basuh berak anap. Cuci berak anap, tengok berak anap, kena bagi dengan mak. Bau macam gampang cicil aku bau. Oh, mak kalau marah akan keluar pasal 9. Ya. Oh ya? Terus saya tak tahu nak gelak ke nak sedih. Oh, tapi Anap tu umur dah berapa dah? Last first saya dapat Faris giftkan April 12, my birthday. Berapa bulan dah tu? Tak ingat lah. Tak ingat tak apa. Biar kita skip je. Tak ingat janganlah kira. Jangan kira. So Akish, macam contoh tadi apa Ani ada tanya kan 5 tahun akan datang apa semua. Ya, kita tak tahu apa kita akan buat, tapi apa benda yang Akish nak sangat-sangat dalam life Akish? Akish nak, mungkin impossible, tapi Akish cuma nak hidup Akish tu ke mana-mana Akish reach, nak mami ada kat situ. Sebab tak ada, dia memang Betul. Seorang all the lah. way alone. Sebab Akish bukan jenis berkumpul. Akish kalau pergi dekat grup ni je, dia orang start je, kau suka tak nyanyi? Kau nak tahu tak? Nope. Oh, so maknanya Steady Akish dari dulu apa duduk dengan mak ayah lah. Ya. Dengan mak apa semua kan. Tapi betul lah. Sebab Tapi betul. susah tu. Mak kita ada satu je. Yes, mak kita Betul. satu. Apa yang Sekali Kish tak buat ada tu betul. habis. Apa yang Kish buat tu betul. Sebab lagi satu, perbezaan dia dekat sini ialah dia kalau lelaki dekat situation tu lain tau. Lelaki ni dia boleh survive. Perempuan ni kalau dia seorang anak tunggal or whatever, kalau tak ada parent dia akan jadi mostly akan lost. Betul. So macam yalah, kita doakan lah supaya mak Akish dipanjangkan umur, sentiasa ada Amin, lagi, amin, amin. siapa semua kan. Tapi itulah apa yang Akish nak dalam masa yang terdekat selain benda tu. Akish nak jadi seorang yang berjaya dari segi bisnes ke apa target Akish main dalam life Akish. Mesti ada punya. Buat masa ni Akish tak nak fikir dulu pasal future ataupun past. Sebab takut fikir nanti Overthink. So Akish just go with the flow. Just go the flow. Bagus lah macam tu. Sebab mostly orang yang terlalu fikir ke depan ni bahaya. Problem juga. Dia ada akan problem. jadi, stress. Macam-macam lah. Akan stres apa kan. Lagi macam kita orang ni dah tua. Asyik fikir je bila dah nak kahwin ni. Bila dah nak dapat tu. Bila nak kahwin. Ni kan. Aduh. Okay. Ini kita So nak Akish bila nak kahwin? umur 15 Benda Mat. lain. Okey. Umur 15. Okey, sekejap. Ini mungkin soalan tak masuk akal. Tapi based on observation saya lah dekat IG awak, cara caption awak tulis apa semua kan. Awak pernah ada boyfriend dulu, betul? Okey. Okey. Pernah ada boyfriend and awak juga cakap macam yalah, mak awak pun dah pesan love ni kadang macam tu, apa tawar pahit lah apa semua. And Akish umur berapa masa tu couple? Akish tu bukan boyfriend. Dia lebih kepada apa orang cakap macam love yang Cinta monyet? bukan one sided. bertepuk sebelah tangan lah. Dia Akish Kiranya Akish sayang dia tak sayang Akish macam tu. ya, tapi dia macam discovery something. Dia lebih kepada hope tu. Oh, dia bagi Hope. fake hope kat Akish. Ya. Kau hajar. Patut kau mamat ni kita hajar test. kan? Mamat ni yang kita test. Mamat tu pergi mana sekarang? Saya tak tahu ke ni? Putri Balkis dah? Dia budak mana? Tak ada, dia tak tahu. Tak saja tak soalan tu tak serius pun. Tak Santai. ada, itu cuma kita nak lebih kepada highlight yang love ni
hurts. Betul. Apa yang Mak Akish cakap tu betul lah sebenarnya. Sebab dia pun dah lalui fasa-fasa tu dah lama kan. Even though kita pun dah lalui fasa-fasa macam tu. Betul, tapi kita mesti degil juga. Ke kepala still, juga. still sama juga. Tapi betul, kalau untuk peringkat umur bawah 17 tahun ni, kalau start couple, kita ni dah lah tak ada apa-apa kan. Lelaki ni tak ada apa-apa, itu dah nanti dia akan berjerumus ke tempat lain. Betul. Itu jadi problem. Dia just couple for the sake of nafsu saja. Cuma masalah Akish tak boleh dengan orang yang macam sama umur sebab fikiran tu Lain. Betul. Ya. Faham? So maknanya lelaki tu time tu umur berapa? 13. Time tu Akish umur 14. 14 and lelaki tu Salah umur saya. 45. Ui tak. Oh tak. Something 20 something. Oh ya. Yeah. Dah tua dah. Ya betul juga tu, betul juga 20 sebatan tu. 20 sebatan. Jangan main-main. Gila, kau bawa umur Yeah. kau berani Jangan kau main-main. bawa benda-benda tak elok lagi kan. Sempat lagi kan. Tapi itulah seksanya maturity. Orang cakap you're so matured for your age, tapi benda tu kadang ada dia punya down dia Betul. juga. Dia punya down lah. Okay, macam contoh Akish down, Akish selalu buat apa? Dengar lagu, menulis. Kalau lagu tu memang lagu jiwang. Oh, lagu jiwang lah. Rock apa? Contoh lagu jiwang macam mana? System of a Down, Chop Suey. Lain macam lah. Itu bukan lagu jiwang. Itu bukan lagu jiwang. Itu bukan lagu jiwang. Bukan lagu jiwang. Lain macam System of Itu Down. bukan lagu jiwang. Lagu jiwang macam Adik Cini kan. Nasib si penagih dadah. Bukanlah. Ni apa, Bougainvillea. 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 Saya lebih rela dengar tu daripada dengar Cinta. baby sayang, jangan marah. Itu lagu siapa? Aku macam pernah dengar. Baby sayang lah. Siapa nyanyi? Baby sayang. Baby sayang. Saya terdengar tapi Boring saya kan? daripada rasa nak bunuh diri saya Chop Suey dengan baby sayang tu lagi buat saya nak bunuh diri. Tapi Akish kena dengar lagu Ali Syukri. Ali Syukri ke baby sayang tu? Bukan. Lagu baru dia lagu pernah tu. dengar. Tak, saya terdengar daripada phone baby sayang. Tapi betul lah, annoying lagu sekarang. Ya. Especially dekat kita punya music ni kat radio. Tapi itulah politik of orang kata apa, industri. Untuk umur 15 tahun ni, Akish kalau down pun Akish fikir pasal apa sebenarnya? Ya tu. 15 tahun semua orang enjoy. Too young to be To be stress. Ya, Mostly apa yang Akish fikir sebenarnya? bila growing up jadi broken child, banyak benda, there's a lot I buried in my heart, and that makes me have no trust in people. I don't trust people. I'm not a fan of it. Jadi bila growing up broken child in a broken home, manipulated oleh your own blood, and bila benda tu kita simpan, so bila nak happy tu dia ada macam stuck. Tapi itulah Akish punya one way ticket to happiness. Faham. The mother that talks to ants. Shout out to Mak. Shout out to Mak one time. Tapi betul. Kadang tu lah macam, tapi tu lah Akish tak boleh nak stres sangat lah. Akish Umur 15 tahun lagi, still muda lagi. Tapi Jauh lagi perjalanan tak Akish. semestinya dengan umur yang muda untuk kita enjoy je kan. Tapi bagus juga. Pemikiran Akish ni bagus. Tapi selalu je enjoy. Enjoy kan tetap kena enjoy. Dengar Tetap Arnab enjoy. tu. Itu bukan enjoy. Itu bukan enjoy. Okay, so Tapi Akish, you can trust us. You can trust Bros you can Gang. trust Alright, Bros thank Gang you. TV. You can trust Bros Gang TV Don't worry. because Bros Gang TV the only one ada podcast the best in Malaysia. Yes. One and only. Okay, antara banyak-banyak filem Akish pernah berlakon, filem apa yang paling the best? Sejuk. Memang tangan cepat saja. Antara banyak-banyak filem apa yang Akish paling Akish suka yang Akish berlakon? Filem, drama, tak kisahlah. Melissa Melissa. tu short film. Dia pasal kidnapping. Dan Akish salah satu budak yang kena kidnap, dan dia nak escape daripada tempat tu. Tapi dia bond dengan orang yang kidnap dia. So bila last kali dia nak keluar, dia hesitate. Last tu dia macam tergantung. So itu salah satu favourite Akish, Melissa. Sebenarnya banyak-banyak cerita yang diorang punya fresh idea sebenarnya daripada student, tapi diorang tak diberi peluang. Yelah, faham. Betul. Ya, sebab Tapi ada satu filem Akish tu memang saya memang minat lah, cara yang Akish dia cacat tu. Yang sedih teruk. Aku tak boleh sedih saya. Tapi Maria lah memang power lah.
Yang merangkak dekat Yang berangkat-rangkak tau. Tapi sedih kalau kau sial. tengok list dia berlakon banyak banget. Akis boleh ingat ke semua drama tu? Tak Dia cakap dia pun tak tengok filem dia. Dia tu. Macam mana? Selain daripada benda-benda macam tu, apa benda yang fucked up dalam hidup Akish? I mean fucked up dari segi pengalaman Akish semasa membesar. Ada tak pengalaman yang fucked up yang Akish akan teringat sampai sekarang? Kalau dalam interview lain Akish tak akan cakap ni, tapi untuk Bros Gang. Bros Gang, yeah. Terbaik. Untuk Bros Gang Akish nak luahkan semua sebab ramai orang diorang tak boleh bayangkan. So diorang letak semua dekat mak tadi dia. Okay. Ayah Akish dia seorang yang pemalas. Dia tak bekerja, dia 24 jam main game. Main game? Ya, main game 24 jam main Dota, whatever, all that shit. And dia tak pernah ambil tahu kalau rumah dah bayar, kereta dah bayar. Dia tak bekerja langsung. Dan dia tak pernah ambil tahu untuk didik Akish in any sort of education. Dia tak kisah pasal benda-benda tu. Dan bila kita orang minta, mak Akish minta, bang tolonglah ajar Akish baca Al-Quran, dia akan macam, kau nak aku ajar kan? Pak, kita orang dua kena sepak. Kena sepak. Ya, benda tu memang throughout all the years memang biasa. Benda tu akan menghantui Akish lah. And then dia sebenarnya pasal pukul tu, benda tu stick dengan Akish. Tapi apa yang paling fucked up bila Akish fikir balik, bila keluar dengan kawan dia dekat kedai mamak. Tapi kedai mamak tu waktu tu dah tak ada orang, dah nak tutup. Dia akan buka pon kuat-kuat for all his friends to hear. And then dia akan gelak macam tengah tengok kartun. And then dia akan macam, curah Akish tengok sekali. Masa tu Akish umur berapa? 5 years old. 5 years old, 5 tahun. Ya, dan dia bila mak sakit, dia tak kisah, dia akan masturbate dekat tepi. The fuck? Yes, kalau dalam kereta ke apa, dia akan masturbate depan kita orang. Kalau masuk tandas, kalau saya tengah mandi, dia akan terus masuk. Dan dia cara dia manipulate sebab dia angel. Dia sangat angel. Daripada ke muka dia, ke perangai dia depan orang, dia sangat angel. Orang takkan tahu yang dia cium saya, yang dia raba saya. Dia bila saya tengah belajar, dia akan buat-buat marah, dia akan suruh masuk dalam bilik. Dia tutup pintu. Dia akan buat-buat buka belt dia, tapi sebenarnya dia nak cangkung, dia nak raba saya. And then dia banyak benda yang dia buat mak saya kena tanggung sampai sekarang. Dulu kita orang ada kereta, dan kereta tu atas nama mak saya. Dan dia jual kereta tu. Akish ada waktu tu, memang ramai India, Cina waktu tu keliling kereta tu. Kita orang confused macam kita tu kena tarik, tapi kenapa dapat 5,000? Kenapa? Aku dapat 5,000. Okay. And then lepas tu Akish baru tahu yang dia, kawan dia cat balik kereta tu warna kuning, and then buat untuk samun. And then Akish nak bagi tahu dekat orang tu, Akish macam tak tahu macam, sebab kawan dia semua bila keluar berjubah, tapi semua masing-masing semua main perempuan. Dan diorang waktu diorang bercerita dekat Akish tu, diorang tak fikir yang I'm also a woman, I will grow up to be a woman. Dan diorang banggakan, aku baru main dengan dentist, aku baru ni, muka dia macam ni, aku baru main dengan dia. Dia tak ada sense of humanity. So Sabar. nah, it's okay, Akish nak luahkan, tak apa. And bila dulu bila lepas dia pukul saya, Ada tisu kat belakang. Cerita ada tisu. Sabar. bila lepas dia pukul saya, dia akan suruh shut up, diam. Dia takkan bagi saya pergi kat mak. Dia akan manipulate saya, mak kau jahat, mak kau ni.
it's not normal untuk seorang ayah untuk bagi phone dekat anak yang penuh dengan porn. Thank you. Dia bagi phone dekat Akish waktu tu Mami Akish dengan dia dah divorce. Dan itu first dia jumpa Akish and first ayat dia, Akish dah pakai bra. Tak ada rasa rindu, tak ada rasa apa. And then dia boleh tunjuk perempuan ni nak kahwin dengan daddy dia. Dia kaya. Dia bergantung dekat isteri kaya dia. Macam mana dia bergantung dekat Mak Akish. Semua benda dia buat, dia suruh Mak Akish. Dia dulu dia memang selalu hide. Dan dia suka asah samurai. So bila Mak Akish cakap balik, jom balik, dia akan letak samurai tu dekat leher mak saya. Shit. Oh ya. Ya. Dan bila dia suruh shut up, benda tu stick dengan Akish sampai besar. Akish jadi emotional detachment. Faham. So orang nampak Akish macam emotionless, numb, not so loving. Tapi itulah side effect dia. Dan Mak Akish sampai sekarang kena lansaikan hutang dia. Mak Akish kena tanggung apa kawan-kawan dia cakap. Kawan-kawan dia semua burukkan Mak Akish. Padahal diorang semua kaki perempuan. Macam mana Akish nak bagi tahu dengan orang yang ayah aku masuk bilik aku, tarik rambut mak aku, suruh dia hisap konek depan aku. Shit. Dan dia ingat aku tengah tidur. Macam mana Akish nak bagi tahu dengan orang yang dia waktu mak aku tengah sakit minta tolong dengan dia boleh tengok hentai. Orang takkan percaya sebab dia so angel, manipulator. Dan dia manipulate Akish into thinking mak Akish jahat. So bila Akish dah besar, Akish rasa guilty sebab Akish benci salah orang. Sabar Akish, sabar, tarik nafas. This all about life lah. Akish kena sentiasa kuat. Akish kena kuat. Dan Akish tak boleh cakap dekat siapa-siapa sebab Akish minta maaf Mami, Akish dah tak tahan. Faham. Sabar Akish, kena sabar. kuat, kena kuat, tarik nafas. Tarik nafas, relax. Akish dah tak tahan. Setiap kali Akish nak bagi tahu, Mami akan cakap, tak apa, keep silent. Nanti benda tu akan backfire dekat Mami. Orang takkan percaya. Tak apa, keep silent. Fuck, Akish don't like anymore. Yeah. It's been 15 years and more. Akish kena kuat. Setiap kali Akish nak cakap, keep silent. It's breaking me inside. Oh shit. So satu orang akan pandang dekat Zahir, mak bertatu, ayah pergi surau. No one will believe us. So sampai sekarang mak saya kena langsaikan hutang yang dia Buat. Dia berhutang dekat orang. Ramai orang benci mak saya sebab dia tak bayar hutang. Dia suka pergi kedai urut main dengan perempuan Indon. Dan saya bukan speaking, I didn't make this up. I have a witness. Balkis kena sentiasa kuat sebab benda ni dugaan dan cabaran untuk hidup Balkis sebenarnya. Tapi that's bullshit loh sebenarnya. Kalau Maybe ada hikmah juga kita jumpa Balkis hari ni kan. Ada hikmah. Tapi apa pun Balkis kena stay strong. Sebab apa tahu, kalau Balkis tak stay strong, kesian kat mama. Ya. Itu je. So Balkis kena kuat. Itu je. And Balkis dah luah semua benda ni. Kita tak tahu mungkin kesan lepas ni apa. Sekarang ayah Balkis kat mana? Still duduk sekali. Dia duduk mana jauh ke sekarang? atau mana? Last dia dekat Kedah. Berapa lama tak Kedah jumpa lah. dia? Tak tahu. Dah lama lah. Dah lama Akibat tak Dia memang dah tak jumpa Balkis lah. Dia adalah WhatsApp bila time viral tu dia akan happy birthday anak daddy. Tapi benda ni tak orang detect. Mungkin kalau orang yang lemah dia dah bunuh diri tau. Orang yang lemah dia dah buat benda-benda yang bukan-bukan. Tapi Balkis kuat lah. Balkis kena tahu yang diri Balkis dengan mak memang kuat. So kena sentiasa go on. Sebab benda ni kalau Akis start fikir tak berkongsi dengan orang lain,
akan jadi Dia akan jadi pendam. Bila pendam Dendam. tak, itu yang akan jadi depression apa semua tu. Akis cuma dah let out sebab Akis rasa guilty dengan mak sebab bila dari kecil dah kena manipulate. Bila masuk kereta je, mak kau macam ni, mak kau jahat, mak kau pukul. And then bila bagi phone, kalau apa-apa, kalau mami pukul, call daddy. Padahal bila Akis dah besar, Akis tak ingat buat apa-apa. It's typical Asian mom kalau kena sepak ke apa lah. Ya, like betul. lah. Betul. Tapi apa yang Akis ingat, dia ketuk kepala dengan botol kaca, cili mata, cili mulut. Mungkin cili mulut tu biasa, cili mata tu sakit. Cili mata Balqis. Ya. Yeah. And Tentu umur Balqis berapa? Ha? Tentu umur Balqis berapa? Around 6. Untuk- And then dia Akis pernah masuk hospital sekali sebab Benda teruk tu? sangat, ya. Mata Akis bengkak teruk. Dia supposedly umur 6 tahun ni dia tidak boleh alami situasi macam tu. Umur dia berapa? Sekarang ni dah 40 lebih rasanya. Tapi benda tu dia suka pukul mak. So kalau apa-apa, kalau bergaduh, mak kena, lepas tu saya kena. So saya ni macam tempias je. Tempias, faham, Ya, faham. Sebab dia, saya tak faham sebab dia sangat normal. Family dia happy, family dia religious, dan dia grew up happy family, loving family. So apa yang buat dia dah besar jadi macam tu? Jadi Lost. gimak macam tu. Sebab dia rasa dia baik sangat kot. Maybe. Dia rasa dia baik sangat. Dah kalau berkawan pun dengan orang macam tu. Kita speechless sebenarnya. Kita speechless sebab kita tak pernah podcast and orang tak pernah luas sampai tahap macam ni. And Whatever it is, Balqis kena kuat lah. kena kuat, Balqis kena stay strong. mungkin Sampai sekarang Balqis stay power. stay strong Balqis power tau. to face all of this bullshit lah. Balqis kan. baru 15 tahun. 15 Balqis dah tahun. face semua benda ni, and Balqis stay steady lagi Stay macam steady. ni. So maknanya Balqis kena keep strong lah. Sebab apa? Sebab pengalaman tu mematangkan kita, betul lah. Betul. Orang cakap pengalaman Sekarang tu nampak mematangkan sebab kita apa semua. And orang kata apa? Orang nak judge Balqis tu biar je. Mampus lah. Sebab orang tak tahu behind of your life ni apa yang you alami, apa yang you dah jalan apa semua kan. Dari segi fasa yang macam Balqis cerita, itu apa yang Balqis cerita. Betul. Kalau ada lagi Akis yang tak cerita, wallahu alam lah. So that's why And untuk mak Balqis juga, makcik mak yang kuat. mak Makcik kuat. seorang yang mak yang kuat. Akak seorang mak yang kuat. Tak seorang mak Okey, yang kuat. akak seorang mak yang kuat. Ya, saya tak nak, bila saya luahkan ni, bila saya nak tengok balik video ni, saya nak rasa saya tak proud of Betul. this history. Express. Tapi inilah yang buat saya tulis puisi-puisi yang boleh relate dengan orang. Relate. So, Tapi- macam Oprah. Oprah. History dia kena rogol, mak Yes. mengenalkan dia. Tapi bila dia dah successful, dia bukannya banggakan history dia, tapi Mengajar. dia punya sadness to create into someone yang strong. Betul. Maknanya benda tu dia, sebab benda-benda macam ni dia inspired orang kat luar sana tau. Sebab apa? Ada orang yang jenis yang silent. Silent sampailah ketua. Kita pernah ada orang DM, pernah kena rogol dengan pakcik sendiri selama 30 tahun silent sampai dah tak tahu nak buat apa semua. Tapi benda tu still menghantui dia tau. Benda tu menghantui. So apabila kadang kita bercerita bukan berdasarkan kita nak buka aib. Bukan. Kita bercerita untuk orang kat luar sana supaya ingat kalau something berlaku dekat hidup kau, Mesti ada reason. Kau ada reason satu lagi kau kena berani lah untuk hadap. Sebab macam Balqis cerita sekarang ni pun kita tahu Balqis bukan nak buka aib siapa, cuma itulah apa yang terpendam kat Akish. Itu. Tapi satulah, kalau video dia once release kan, tiba-tiba kalau bapak dia kacau dia lagi kan, Just bagi tahu kita boleh buat something, tak ada masalah. lu akan fucked up, bro. Lu akan fucked up. Sebab benda ni, I mean, mungkin dia trigger, kita tak tahu dia trigger tengok video ni ke apa, tapi ini apa perasaan anak kau, bro? Sebab apa? Sebab benda ni, kita bukan nak jadi hero kat sini. Kita tak nak jadi hero, cuma kau boleh fikir secara waras lah. Kau sebagai seorang ayah bukan sepatutnya bukan buat macam tu. Bukan jenis yang macam tu. Sebab anak memerlukan kasih sayang daripada seorang ayah. Bila kau buat macam tu, kau tengok bila dia membesar, even though benda tu dah bertahun-tahun belakang, benda tu selagi kat kepala. Dia akan ingat sampai sekarang. Sebab budak kecil ni dia akan ingat satu benda walaupun kecil sampai ke dia tua. So aku rasa itu je lah kot untuk podcast kita hari ni. And Balqis, sekali lagi kita just nak wish the best for your life. And anything Balqis and akak apa-apa boleh contact kita orang. Boleh contact anything apa yang perlukan bantuan ke apa ke, tak kisahlah. Mungkin ada benda yang kita boleh tolong, kita tolong. InsyaAllah. Cuma untuk for this podcast, kita harap orang kat luar sana
nampak bahawasanya setiap orang tu jalani kehidupan yang luar Berlainan. biasa. And yang Balkis, luar biasa. apa pun Balkis kena stay strong tau. Stay strong. Once kalau Balkis strong, mesti mak pun strong. Betul. So lagi sebelum kita akhiri kita punya podcast ni, apa nasihat ataupun express feeling yang Balkis nak bagi tahu dekat perempuan kat luar sana yang umur macam Balkis and hadap benda-benda macam ni? Maybe trust nobody is like a bit harsh, but it's the truth. Trust nobody, because it's the ones you least expect that could turn their back against you. So trust nobody. Trust nobody, itu je. Okay, so apa-apa guys. By the way, sebelum tu Balkis, apa ni, Balkis akan keluarkan buku baru betul? Ya, betul. Bila tu? Cuba cakap sikit. Belum tahu lagi sebab kita orang tengah editing lagi nak bagi perfect lagi sebab ini buku second ni 90% Mak Akis yang tulis. So for A Light of Us yang dah release ni ada lagi stock? Belum release lagi. Belum release. Ini yang baru? Ini lama. Ini Ini first, lama. yang second. Yang ni baru Okay, second. sorry. So ini still ada lagi Still ada Yang stock. ni still ada. So macam mana nak dapatkan buku ni? Boleh contact Akis. Nanti dah bagi kita letak dekat bawah. So apa-apa guys, kalau korang nak beli buku, nak support untuk movement art Akish, Kau beli buku ni, beli. kau faham apa yang dia rasa sekarang. Yes, apa yang dia cerita tu adalah 50% saja, and mungkin dalam buku ni itulah luahan dia. Yes, Korang betul. dapatkan sekarang, tekan link kat bawah, kita akan letak link WhatsApp dorang. And apa-apa pun itu saja. Thank you so much Akish for your time, for your share. Thank you juga kakak. Kepada Datang, kakak, kepada Faris, manager dia, Faris. and kita orang sangat-sangat berterima kasih. Apa-apa pun kita wishing you all the best. Thank you so much guys. Peace.